kita ada STEMpreneur, sekolah menengah, dan kita ada poster saintifik, sekolah rendah dan sekolah menengah. Kita ada Gamey Code, sekolah rendah dan sekolah menengah. Kita ada Junior Animation Challenge, sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey. Jadi di sini saya harap cikgu-cikgu semua boleh take note bahawa kita ada 2 event sebenarnya, major event dalam STEM kita, iaitu Carnival STEM dan juga Carnival Kemahiran Digital. Tapi cikgu-cikgu jangan risau, untuk slide ni kami akan kongsikan selepas habis tamat taklimat ni ke dalam grup. So kalau mana cikgu terlepas pandang ataupun masih kurang faham dan sebagainya, boleh rujuk kami di PT daerah ataupun boleh rujuk slide yang diberikan. Okey, jadi untuk makluman semua, walaupun terdapat 2 event, tapi kita masih juga menghantar pada tarikh yang sama, iaitu 3 Ogos 2023 untuk semua penyertaan dan semua pertandingan di dalam kedua-dua event. Right? Jadi sekarang kita akan mulakan taklimat yang pertama berkaitan dengan Carnival STEM bilangan 1, iaitu Young STEMist Conference ya. Okey. Untuk ni saya akan present dahulu, sebab untuk yang STEMist Conference untuk PT daerah adalah saya, iaitu Cikgu Aiman daripada SK Bintang. Alright, jadi saya akan presentkan untuk yang STEMist Conference. Okey. Untuk makluman cikgu, saya zoom sikit . Yang STEMist Conference Daerah STIU 2023, poster yang telah kami buat ni, jangan risau juga, kami akan berikan di dalam grup, dan seperti biasa cikgu-cikgu juga boleh dapatkan poster sebagai setiap kategori di dalam Facebook Pembangunan Bakat STIU Daerah STIU. Okey, jadi jangan lupa boleh dapatkan di Facebook tersebut. Jangan lupa like, komen dan share. Okey, jadi saya mulakan untuk yang STEMist Conference. Untuk makluman, kat poster ni telah tersedia. Peserta perlu menghasilkan video pembentangan dan laporan projek. Okey, jadi seorang peserta perlulah menghasilkan video dan juga projek berdasarkan bidang dan tema yang telah ditetapkan. Okey, itu key point pertama dia. Yang kedua, setiap penyertaan terdiri daripada 3 murid dan 1 guru. Maknanya, 1 penyertaan, 3 murid, 1 guru. Itu dikira 1 penyertaan. Alright. Dan ianya terbuka kepada sekolah menengah tingkatan 1 hingga 6 sahaja. Sekolah rendah tidak terlibat untuk Young STEMist Conference. Alright. Dan tarikh tutup penghantaran adalah pada 3 Ogos tepat jam 10 pagi. Okey, jadi cikgu-cikgu perlulah hantar sebelum tepat jam 10 pagi. Alright. Jadi kita pergi kepada tahun ni punya tema. Okey, kalau cikgu lihat kat sini, tema tu ada beberapa SDG yang diberikan, iaitu SDG 3, 4, 7, 9, 11, 12 dan juga 13. Good health, quality education, affordable clean, energy dan sebagainya. Okey, tema ni cikgu boleh pilih, tetapi bidang projek ni adalah satu sahaja penyertaan yang akan dipilih. Sebagai contoh daerah STIU akan menghantar wakil daerah dalam sains kehidupan hanya satu sahaja penyertaan yang akan dihantar. Maknanya kalau daerah STIU, sekolah-sekolah telah mintai sebanyak, contoh 4 sekolah telah mintai pertandingan dalam kategori sains kehidupan, dalam bidang projek sains kehidupan, kita akan pilih satu saja untuk mewakili daerah STIU. Okey, sebagai contoh kajian alam sekitar ada 10 sekolah telah hantar. Kita akan pilih satu saja akan mewakili kajian alam sekitar untuk mewakili daerah STIU pergi ke peringkat negeri. Begitu juga dalam matematik, begitu dalam kejuruteraan dan juga sains sosial. Jadi cikgu-cikgu boleh pilih tema, kaitkan dia, sebagai contoh cikgu nak ambil tema apa-apa, cikgu nak masuk ke sains kehidupan, cikgu boleh pilih sebarang tema, masuk ke dalam bidang projek sains kehidupan. Okey, dikira satu penyertaan. Kalau 10 sekolah menyertai, kami akan hantar satu saja yang terbaik untuk mewakili daerah. Alright. So bidang projek tu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada akhir penilaian nanti, hanya 5 penyertaan daripada bidang projek tersebut yang akan mewakili daerah STIU. Maknanya 1 penyertaan sains kehidupan akan mewakili daerah STIU,
satu kajian alam sekitar akan mewakili dari STU, satu bidang projek matematik akan mewakili dari STU, satu kejuruteraan ataupun robotik akan mewakili dari STU, dan satu bidang projek sains sosial yang terbaik kita akan hantar untuk mewakili daerah STU. Okey cikgu ya. Satu penyertaan tu bermaksud tadi 3 murid, 1 guru. Okey. Format dia cikgu, dia perlu muat naik ke Google Drive peserta menggunakan format menggunakan Google Drive MOE sebarang daripada itu tidak dibenarkan. Hantar pautan mengandungi slide pembentangan berbentuk PowerPoint dan juga projek penyelidikan. Okey. Lepas tu boleh menggunakan BM ataupun BI, size font 12 dan juga double spacing. Okey. Yang ni cikgu kena lihat. Alright. Selepas itu, cikgu juga perlu, murid tersebut perlulah menghasilkan video pembentangan berdasarkan PowerPoint tersebut. Okey, jadi daripada situ, seorang satu penyertaan kena hantar 3, iaitu yang pertama video pembentangan, yang kedua PowerPoint, yang ketiga projek penyelidikan dalam bentuk PDF. Okey cikgu. Jadi saya nak bagi keynote kat sini cikgu. Saya nak tekankan di sini. Yang STEM News Conference ni cikgu, dia berbeza dengan pertandingan inovasi. Okey, pertandingan inovasi kita nak lebih lihat kepada produk. Yang STEM News Conference kita nak lihat lebih kepada kajian. Kalau cikgu ada produk, itu tak boleh lah, tapi saya boleh maklumkan markah sikit je. Memang sikit sangat. So kalau ada produk okey lah. Tapi kalau tak ada produk, kajian kuat, markah pun cantik, tak ada masalah. Sebab yang STEM News Conference memang lebih kepada kajian dan bukan kepada produk. Okey, jadi kena pastikan cikgu-cikgu semua, pastikan anak murid telah membuat kajian yang betul, lengkap laporan dan ada konsep-konsep yang ingin ditunjukkan, ada contoh lakaran gambar rajah ke apa yang ada dibuat, dan cikgu-cikgu boleh hantar kepada link yang akan dimuat naik ke dalam grup yang berada. Okey. Jadi apabila cikgu-cikgu dah dapat poster ni, cikgu-cikgu boleh join group yang ada dalam poster ni untuk tanya sebarang soalan susulan ataupun sebarang keraguan ataupun berkaitan dengan projek, tema dan sebagainya. Dan saya sebagai Cikgu Aiman daripada SK Bintang akan membantu cikgu untuk untuk yang STEM News Conference ini. Okey, itu saja daripada poster yang mana cikgu-cikgu boleh lihat. Selepas saja daripada ni dalam Facebook Pembangunan Bakat STU Murid. Okey, itu saja daripada saya untuk bahagian kategori ni. Ada sebarang soalan ke cikgu? Okey, kalau tiada sebarang soalan ataupun cikgu nak tanya selepas ni pun tak ada masalah. Kita akan teruskan kepada yang kedua. Kita akan pergi kepada kita pergi kepada Young Innovators Fair. Okey, jadi dengan ini saya serahkan kepada Cikgu Najah untuk present Young Innovator Fair. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara? Nama saya Cikgu Najahiyah daripada SK Kampung Rahmat. Maaf ya, saya kurang sihat sikit, jadi dalam ni pun ada PT lain, saya kena pakai mask. Okey, hari ni saya akan mentangkan tentang tajuk Young Innovators Fair punya pertandingan di bawah STEM. Betul Cikgu Aiman? Okey. Okey. Boleh nampak tak? Okey. First ini adalah dia punya poster untuk Young Innovators Fair daerah STU. Kita boleh lihat ya. Yang pertama, syarat pertandingan dan borang penyertaan. Cikgu-cikgu boleh scan QR code melalui poster yang telah diberi. Dan yang kedua,
semua penyertaan adalah melalui guru pembimbing sekolah. Maksudnya sekiranya ada penyertaan daripada sekolah cikgu, cikgu boleh menghubungi saya lah PT untuk yang innovators. Okay. Tarikh tutup sama macam Cikgu Aiman beritahu tadi, 3 Ogos. Tetapi sekiranya terdapat perubahan tarikh, kami akan maklum kemudian. Okay, seterusnya ini saya punya contact number. Okay. Yang kedua, nampak apa dah. Kita pergi kepada kertas konsep. Keluar tak? Share window. Sekejap buat semula kejap, tak keluar. Share window. Keluar tak? Okey, ini adalah kertas konsep bagi yang Innovators Fair. Dia ada 2 kategori, iaitu kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Bagi kategori sekolah rendah, hanya tahap 2 lah. Tahun 4 hingga tahun 6 dan sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Ini panduan nanti cikgu-cikgu boleh scan QR code ataupun saya akan boleh share sekali lah dalam grup STEM tu nanti, STEM daerah. Kita boleh tengok panduan objektif, peraturan. Yang penting semasa saya pernah ada sekolah saya menyertai pertandingan peringkat negeri, yang penting kita tidak dibenarkan memaparkan identiti sekolah atau negeri. Walaupun logo baju sekolah. Tu peringatan lah. Okey, seterusnya pergi kepada kertas konsep. Kertas konsep terbahagi kepada 2 macam tadilah, sekolah rendah murid tahun 4 hingga 6, sekolah menengah murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okay, seperti mana yang telah disampaikan oleh Cikgu Aiman tadi, dia lebih kepada produk lah, innovator ni lebih kepada produk. Setiap penyertaan terdiri daripada 3 orang murid dan seorang guru pembimbing dan mestilah daripada sekolah yang sama. Maksudnya tak boleh share dengan sekolah lain lah. Seterusnya mestilah asli dan tidak pernah dikomersialkan. Walaupun sekiranya projek animasi tersebut telah dipertandingkan memenangi sebarang anugerah, tapi hendaklah dengan syarat telah diubah suai atau ditambah baik ataupun ada inovasi lain pula. Maksudnya ditambah baik inovasi yang sedia ada tu, dia buat perubahan sikit lah. Seterusnya, sekiranya projek inovasi dia masuk yang inovasi fair, dia boleh juga masuk yang STEMIS conference yang macam Cikgu Aiman bentangkan tadi. Maksudnya kalau cikgu nak buat produk yang sama, then dia boleh masuk untuk pembentangan innovators fair tu tadi. Okay, seterusnya sama juga macam yang telah diterangkan, bidang projek. Cikgu boleh baca sini pilih salah satu sahaja dan tema seperti dinyatakan di sini, good health and well-being, quality education dan sebagainya hingga climate action. Format pertandingan, cikgu perlu hantar video dan laporan ke dalam Google Drive, iaitu yang pertama video projek dan kedua ialah laporan projek dalam bentuk format PDF melalui Google Form yang disediakan oleh pengelola. Cikgu boleh bacalah durasi pembentangan tidak melebihi 5 minit. Tak boleh menggunakan voice over
hanya boleh menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pilih salah satu ini laporan projek mesti ada 8 perkara inilah: pengenalan, penyataan masalah, objektif, metodologi, keputusan dan pembincangan, kesimpulan, rancangan masa depan dan rujukan. Cikgu boleh share, tengok balik sini. Jenis font, size font dia kena perlu ikut lah. Penilaian, kriteria penilaian. Kalau cikgu nak hantar laporan dan sebagainya, kalau kita sebaiknya kita buat checklist. Apa komponen, ada tak kriteria pemakahan yang dipaparkan tu, ada tak yang cikgu buat? Contohnya menepati tema, okey ada. Bidang ada. Jadi insyaAllah akan dapat markah. Kita checklist balik. Ini kriteria, lepas tu itu sajalah daripada tentang kelas konsep yang innovators. Sekiranya cikgu ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, boleh nanti kita akan share poster dan juga nombor telefon saya untuk dihubungi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Cikgu Najah atas atas event yang tersebut yang telah ditaklimatkan tadi. Okey, untuk yang seterusnya kita akan pergi kepada bridge building pula bridge building competition. Okey, jadi kepada bridge building competition ni saya akan share kepada cikgu-cikgu. Okey, bridge building competition. Untuk makluman cikgu, kita konsep semua telah diberi ke dalam grup Telegram bridge building competition. So nanti cikgu-cikgu boleh dapatkan konsep dalam tu lah untuk lebih detail lagi bagaimana bridge building competition diadakan. Okey, cuma dalam poster ni untuk makluman, bridge building ni adalah sekolah rendah tahun 4 hingga 6, sekolah menengah tingkatan 1 hingga 5 sahaja. Tingkatan 6 tidak boleh minta bridge building competition. Okey, penyertaan adalah secara dalam talian. Alright. Lepas tu untuk syarat pertandingan, borang penyertaan semua boleh dapatkan di dalam poster. Seperti mana tadi juga semua penyertaan melalui guru pembimbing sekolah. Tarikh tutup adalah pada 3 Ogos dan jikalau ada sebarang masalah, cikgu-cikgu bolehlah berhubungi Cikgu Hafizul untuk bahagian bridge building ni. Cikgu Hafizul tak dapat sertai kita sebab dia ada pertandingan peringkat antarabangsa di daerah di negeri lain. Jadi cikgu boleh menghubungi Cikgu Hafizul di dalam melalui nombor telefon yang telah disediakan. Cuma apa yang saya boleh beritahu kepada cikgu tentang bridge building pada tahun ni dia agak lebih rigid, di mana dia akan menguji kecekapan bridge tersebut, di mana jisim bridge tersebut akan ditimbang. Maknanya kalau cikgu banyak gam sekalipun, dia tidak menjanjikan building bridge cikgu tu satu benda yang hebat lah, sebab dia akan uji kecekapan bridge tu sendiri. Okay, so tahun ni dia ada peraturan baru. Dan sebagai contoh, kalau cikgu-cikgu saya bagi hint kat sini cikgu-cikgu yang ke mana yang nak menyertai bridge building ni, kalau tengok dalam gambar tu dia guna batang kayu aiskrim kan. Kalau mana cikgu-cikgu yang dah biasa dengan kayu ni, cikgu-cikgu kalau nak buat tanggam, okey, cikgu-cikgu nak menggunakan tanggam, amat dialu-alukan dan boleh digunakan. Itu salah satu cara jugalah. Sebab bagi saya suka mana cikgu-cikgu menguji diri dengan satu benda yang hebat dan mana cikgu terus dapat mewakili negeri Terengganu. Kita bina ni cikgu terus boleh mewakili. So insyaAllah dengan caranya yang cikgu buat ni dengan menggunakan tanggam dan juga cikgu kena lihat dalam kata konsep tu nanti di mana ujian kecekapan tu akan dilaksanakan berdasarkan jisim kepada bridge tu. Di situ baru boleh menjadikan cikgu punya bridge tu ada satu sangat yang kuat. Okey, jadi cikgu boleh rujuk nanti di dalam borang penyertaan dan juga syarat pertandingan ni, kata konsep yang disediakan. Dan sebarang maklumat lanjut boleh rujuk kepada Cikgu Hafizul, PT daerah kita. Okey, so itu saja untuk bridge building.
Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada STEM Decathlon Challenge. Okey, untuk makluman cikgu, sekali lagi saya ulang ya, untuk poster, slide dan juga bahan-bahan yang ada pada hari ini, kertas konsep, semuanya akan dikongsi di dalam grup mengikut kategori event masing-masing ya. Macam contoh cikgu masuk grup STEM Decathlon, dalam situ semua ada kertas konsep semua. Cikgu nak tanya soalan semua dalam tu. PT daerah pun semua ada dalam tu cikgu. Okey, jadi memudahkan kerja cikgu lah untuk bertanya. Jadi ada dari harapan kami juga supaya cikgu dapat join lebih banyak sekolah-sekolah dapat join supaya kita dapat mewakili negeri Terengganu untuk ke peringkat kebangsaan. Okey, jadi untuk STEM Decathlon ni cikgu, tarikh penyertaan dia di sini saya dah letak adalah pada 3 Ogos. Kalau yang lain, pertandingan lain tamat pada 3 Ogos, tapi STEM Decathlon ni dia akan mula pada 3 Ogos pada 9 pagi hingga 9.30 pagi. Dia 30 minit saja cikgu. Okey, format pertandingan dia adalah ini cikgu. Format pertandingan dia di mana cikgu kenalah jawab 20 soalan secara online dalam masa 30 minit. Okey, soalan dia adalah merangkumi DSKP, sains, matematik, RBT, teknologi, STEM dan banyak lagi lah mengikut pada kertas konsep yang telah disediakan. Okey, di sini untuk daerah saya telah menghadkan di mana satu penyertaan untuk setiap sekolah. Satu penyertaan tu merangkumi 3 murid. Okey. Jadi 3 murid ni akan berkumpulan menjawab satu Google Form mewakili sekolah untuk peringkat daerah kita. Okey. Jadi pemenang akan dipilih berdasarkan markah dan masa terpantas. Okey. Jadi saya nak cikgu tengok di sini. Untuk sekolah menengah dimenangkan tingkatan 1 hingga 5, untuk sekolah rendah tahun 4 hingga 6. Okey, di sini cikgu, kalau cikgu sebagai contoh sekolah A nak menghantar tahun 4, 5, 6, dia nak hantar 3-3 orang tu tahun 6, boleh. Dia nak hantar 3-3 orang tu tahun 4, 5, 6, boleh. Dia nak hantar ke 3-3 orang tu tahun 4, boleh. Cuma DSKP merangkumi tahun 4, 5 dan 6. Jadi kalau murid tahun 4 tu nak tak belajar lagi tahun 6 agak susah lah ya. Jadi di sini cikgu-cikgu perlulah mencari yang terbaik mewakili sekolah cikgu tahun berapa. Ikut padanya. Okey, macam sekolah menengah juga, kalau semua ketiga-tiganya tingkatan 1, macam mana dia nak menjawab soalan tingkatan 5 kan? Jadi ikut kepintaran cikgu-cikgu, strategi cikgu macam mana untuk 3 orang mewakili sekolah untuk menyertai satu penyertaan untuk menjawab kuis 20 soalan dalam masa 30 minit. Okey. Jadi kuis secara online. Tapi untuk makluman cikgu, di peringkat negeri juga macam ini. Tetapi kalau tidak dibuat secara bersemuka. Kalau dibuat secara bersemuka, pemenang yang mewakili daerah STU nanti, saya sendiri akan train mereka untuk format yang baru. Sebab format yang baru mengikut kertas konsep STEM Decathlon adalah berbeza. STEM Decathlon yang sebenar, sebagai contoh, mereka ni akan bersemuka di peringkat negeri dan juga kebangsaan mereka akan bersemuka. Lepas tu soalan akan ditanyakan kepada peserta dan siapa yang cepat dahulu menjawab. Dia tak jawab secara online, dia jawab secara bersemuka. Dia berbeza sikit. Tapi disebabkan peringkat negeri kita ada kekangan, mungkin ada kekangan, plan B kita ada secara online. Jadi peringkat daerah kita terus buat online supaya kita dapat pilih yang terbaik, yang kira macam kita nak pilih murid yang bijak dan cerdik lah kata melalui soalan online tu berdasarkan kuis tersebut. Tapi di masa peringkat negeri kita akan train format yang baru kalau bersemuka. Kalau tidak bersemuka, negeri menggunakan teknik yang sama. Okay, untuk PT negeri STEM Decathlon saya juga, untuk sekolah rendah, sekolah menengah orang lain. Okay. Jadi untuk daerah STU, cikgu-cikgu akan boleh rujuk saya lah, dalam grup pun akan ada kertas konsep. Tapi untuk daerah STU ni cikgu boleh abaikan sedikit lah kertas konsep tu dari segi format pertandingan sebab kita tak buat bersemuka, kita buat secara online. Jadi dalam grup tu cikgu boleh rujuk poster ni, cikgu boleh rujuk kertas konsep dan sebarang masalah cikgu-cikgu boleh ajukan kepada saya lah. Jadi saya akan bantu cikgu-cikgu semua. Okey. Jadi saya harap cikgu-cikgu jelas untuk yang berkaitan dengan STEM Decathlon. Di peringkat daerah kita akan buat macam ni, peringkat negeri pun kita akan buat macam ni kalau tidak bersemuka. Tapi di peringkat kebangsaan sudah confirm
memang secara bersemuka format berbeza. Format dia akan tanya secara berdepan, bukan secara online. Okay, alright. So ini adalah salah satu contoh daripada STEM Decathlon. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada drone challenge. Okay. Tarik kuis KKD. Okay, belum cikgu. Tarik kuis KKD kita akan pergi selepas ini. Sebab sekarang kita berada di dalam Carnival STEM dahulu cikgu. Okay, kita pergi satu event ya. Okay, yang seterusnya kita akan pergi kepada drone. Okay. Okay, untuk drone challenge ni, okay, kalau cikgu lihat gambar menggunakan drone yang berbeza, saya minta maaf mewakili PT daerah sebab sebenarnya drone yang digunakan pada tahun ni adalah hanya drone DJI Tello sahaja. Lebih kurang dalam 400 ke 600 ringgit harga dia. So sebarang drone yang bukan DJI Tello tidak digunakan sebab kita perlu melibatkan coding untuk melihat drone tu bergerak secara autonomous kategori pertama dan juga secara manual untuk kategori yang kedua. Okay, jadi dalam sini pertandingan ini merupakan platform sekolah menengah untuk mengetengahkan kemahiran mengawal dan menerbangkan drone di situ ya, manual dan autonomous. Okay. Lepas itu untuk makluman cikgu-cikgu juga, ini adalah untuk sekolah menengah tingkatan 1 hingga 5. Lepas tu format dibagikan kepada dua, manual dan autonomous. Iaitu kriteria penilaian adalah berdasarkan kemahiran aspek keselamatan, kemahiran penerbangan, kemahiran mengekut. Okay, menggunakan drone blocks. Drone blocks tu memang DJI Tello dia menggunakan drone blocks. So cikgu-cikgu perlu memilih sekolah-sekolah untuk menghantar DJI Tello ni sama ada nak masuk secara manual ataupun autonomous drone DJI Tello. Dan dalam kertas konsep cikgu-cikgu boleh dapatkan di dalam grup bersama dengan Cikgu Hafizul ya sebagai PT daerah kita. Untuk makluman cikgu juga, drone ni kali ini dia punya litar dia agak mencabar. Cikgu-cikgu boleh rujuk dalam kertas konsep nanti. Okay, jadi cikgu boleh pilih sama ada manual ataupun autonomous untuk tingkatan 1 dan juga hingga tingkatan 5. Okay, alright. Itu adalah sedikit tentang drone challenge. Seterusnya kita pergi kepada Young Robotics Challenge. Young Robotics Challenge. Okey, untuk Young Robotics Challenge, okey, Young Robotics Challenge. Okey, untuk makluman cikgu, Young Robotics Challenge kali ini pada tahun ni boleh menggunakan mana-mana saja robot asalkan melakukan tugasan dan juga tugasan yang diberikan dalam waktu dan tempoh yang sama, dalam tempoh yang diberikan. Okey, jadi ianya untuk sekolah rendah dan menengah tahun 4 hingga 6, tingkatan 1 hingga 5. Okey, dalam poster kita boleh dapatkan syarat pertandingan borang penyertaan, semua dekat situ. Tarikh tutup dia adalah 3 Ogos ya. Okey, cikgu-cikgu boleh rujuk kepada Cikgu Hafizul dan juga dalam grup tu cikgu-cikgu boleh lihat dia ada kertas konsep tentang bagaimana untuk laksanakan pertandingan Young Robotics Challenge. Okey, saya bagi hint kat sini di mana Young Robotics Challenge ni cikgu-cikgu kena bawa bola pingpong melalui jambatan dan cikgu-cikgu kena letakkan bola pingpong tersebut ke dalam bakul. Okey, jadi dia agak mencabar dan cikgu-cikgu boleh menggunakan sebarang perisian ataupun sebarang robot untuk mengawal robot tersebut dan untuk kod robot tersebut ya. Okey, itu sedikit tentang Young Robotics Challenge untuk daerah STU. Jadi sebelum rujukan, cikgu-cikgu boleh kontak Cikgu Hafizul ya sebagai PT daerah dan dia juga adalah PT negeri untuk Young Robotics Challenge. So di mana apa yang berlaku pada daerah nanti juga akan berlaku pada negeri lah, bagaimana format dia sama. Format dia masih sama juga untuk negeri. Okey, ini adalah sedikit tentang Young Robotics Challenge. Okey.
Seterusnya kita akan pergi kepada yang terakhir untuk Carnival STEM. Selepas ni kita akan pergi kepada Carnival kemahiran digital ya. Ni event Carnival STEM. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada event terakhir Carnival STEM iaitu STEM Talent Show. Okey, seterusnya seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk STEM Talent Show, Cikgu Azrin. Dengan ini dipersilakan. Boleh dah kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan mas. Okey, seterusnya saya akan bentangkan pertandingan untuk Carnival STEM Talent Show. Untuk STEM Talent Show ni dibuka untuk sekolah menengah sahaja. Yang ni adalah pertandingan. Kenapa tak bergerak? Sekejap Buatlah. Ini ada dah kan? Dia kata kalau dia kata tak boleh tu. Awak nak upuh dia hari ni, saya upuh kat Ali. Mana-mana? Kejap ya. Tak, kenapa? Okey. Okey. Okey, sorry ya, teknikal. Baik, yang ni adalah first time lah sekolah menengah untuk menyertai STEM Talent Show. Sebab sebelum ni talent show ni untuk sekolah rendah sahaja. Okay, kita tengok syarat pertandingan dia. Dibuka untuk sekolah menengah tingkatan 1 hingga 3. Penyertaan satu pasukan tu 3 orang pelajar dengan seorang guru pembimbing. Lepas tu setiap penyertaan hendaklah disertakan borang penyertaan yang lengkap dan borang peristilaan alatan dan bahan yang digunakan. Okey. Maklumat persembahan. Okey, peserta membuat persembahan di atas pentas. Persembahan tidak boleh melebihi 10 minit. Kalau lebih daripada 10 minit memang kena penalti. Baik, untuk peringkat awal saringan peringkat negeri ni, saringan, cikgu-cikgu perlu sediakan video dulu. Kami PT Negeri akan buat penghakiman yang terbaik daripada semua video yang dihantar. Kita akan buat secara bersemuka pada tarikh yang akan diberitahu kemudian lah. Maksudnya peringkat awal ni buat video dulu. Eksperimen aktiviti yang dia buat tu dalam bentuk video, dan kalau terpilih untuk peringkat final negeri, barulah pergi ke tempat pertandingan yang kita akan anjurkan dalam minggu kedua bulan Ogos nanti. Itu tarikh awal, mungkin ada perubahan lagi. Okey, kemudian untuk persembahan yang dihasilkan mestilah berdasarkan satu tema sahaja. Okey, dalam kertas konsep semua dah diberitahu tentang tema-tema ni yang mesti berkaitan dengan DSKP. Kemudian yang layak ke peringkat kebangsaan adalah hanya satu pasukan sahaja. Okey. Kemudian ini persembahan dia mestilah berunsurkan STEM, mengenepati DSKP yang macam saya beritahu tadi. Persembahan juga boleh pilih sama ada nak present tu, nak bentang tu dalam bentuk bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Mana tak boleh bahasa rojak-rojak tu tak dibenarkan. Okey. Masa yang diberikan 15 minit. Okey, 15 minit tu 10 minit untuk persembahan. 3 minit pertama masa kita akan naik stage tu, pentas tu diberi masa untuk kita prepare barang-barang apa semua. Lepas tu 10 minit seterusnya buat pembentangan. Kemudian kita ada yang minit yang kedua tu kita akan bagi masa untuk kemaskan.
Okey, dan sini yang nombor 4 ni jangka masa pertunjukan tu 10 minit dan tidak boleh melebihi. Kemudian sekurang-kurangnya kena ada demonstrasi, ada 2 demonstrasi aktiviti. Masa tu kita boleh pakai kostum ke apa yang bersesuaian dan diberi penekanan kat sini tidak dibenarkan menunjukkan identiti sekolah atau daerah. Means kalau pelajar pergi pakai tudung ke ataupun ada lencana sekolah pun memang tak dibenarkan. Peringkat kebangsaan pun tak dibenarkan menunjukkan identiti sekolah. Masa buat video pun harap cikgu semua alert dengan ni. Maknanya pelajar kita tu kalau boleh pakai baju yang tak ada lencana sekolah, yang boleh orang kena pasti sekolah tu daripada daerah mana apa semua. Okey, ni format pertandingan. Yang ni dalam kertas konsep, jangka masa yang saya bagi tahu tadi, loceng kita akan 4 kali loceng. Yang ni yang kita akan buat secara bersemuka. Okey, boleh tengok kat kertas konsep. Format pertandingan, masa pembentangan tu tidak menyentuh isu-isu sensitif, perkauman semualah yang macam biasa. Pakaian yang ni dah bagi tahu tadi, boleh pakai kostum, ikut kreativiti, boleh bawa prop apa semua tapi base pada aktiviti yang kita buat tu. Okay, peserta tidak digalakkan menggunakan bahan berbahaya, mudah terbakar, meletup, beracun, tidak digalakkan. Yang ni yang kita wajibkan untuk sekolah yang nak masuk kena isi borang peristaran alat radah yang kita bawa tu supaya keselamatan semua kemalangan semua tanggungjawab sekolah tu. Okey, yang ni persembahan dijalankan selamat dan mematuhi syarat pertandingan. Okey, yang ni pembahagian markah, kita ada 3 komponen. Komponen 1, pemilihan tema tadi yang berketepatan dengan tema. Persembahan tu termasuk gaya penyampaian semualah. Ada 3 sini. Yang ni dia dah bagi tahu ni bahasa, kreativiti. Yang ni dalam kertas konsep. Semua dah ada dah. Okey, ni borang pemarkahan yang hakim akan gunakan untuk tentukan pemenang. Okey, ini pun sama. Okey, terima kasih. Itu saja. Kalau ada sekolah menengah yang berminat, kalau nak tengok contoh yang sekolah rendah yang tahun-tahun sebelum ni, boleh PM personal. Saya ada contoh sebab waktu tu saya hakim tapi untuk sekolah rendah, bukan sekolah menengah. Okey, itu saja. Terima kasih. Oh, okey cikgu. Tak, memang saya tak on mikrofon sekejap lagi sebab tadi saya tengah bincang dengan PT yang lain.
Okey cikgu. Jadi kalau cikgu lihat kat sini, sekejap sebelum saya test balik, suara saya jelas ya. Okey. Jadi cikgu, kita mulakan. Okey, alright. Jadi kita mulakan yang tadi untuk makluman cikgu, kalau lihat di slide, yang tadi adalah Carnival STEM ya, yang merangkumi satu event yang besar, iaitu event pertama iaitu Carnival STEM. Dan dalam tu dia ada yang STEMIS Conference, yang Innovator Fair, Bridge Building, STEM Decathlon Challenge, Drone Challenge, yang Robotics Challenge dan juga STEM Talent Show. Okey, itu adalah Carnival STEM. Okey juga itu event yang terbesar dia adalah Carnival STEM. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada Carnival Kemahiran Digital KPM, iaitu Carnival KKD lah. Carnival Kemahiran Digital. Okey. Untuk kuis KKD yang tadi kita dapat ada pertanyaan daripada seorang cikgu tadi kan. Alright, ada soalan yang lain. Okey, link Telegram cikgu-cikgu boleh dapatkan dekat poster nanti ya. Okey, alright. Jadi untuk kuis KKD, BT daerah kami mengalami masalah sedikit tapi dia dapat makluman awal di mana untuk kuis KKD ni cikgu-cikgu akan diberikan poster juga dalam Facebook pengguna bakat STU. Cikgu-cikgu boleh dapatkan mungkin dalam selepas habis taklimat ni ataupun mungkin dalam petang ni untuk poster tersebut. Untuk makluman kuis KKD ni kita akan pilih 50 pemenang untuk mewakili daerah STU untuk kategori sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey. Tarikh dia adalah pada 25 Julai pukul 2 hingga pukul 4. Okey. Setiap sekolah hanya boleh menghantar 10 orang sahaja untuk menjawab soalan tersebut. Okey. Jumlah soalan adalah 40. Kalau juga tengok itu saya buat nota simple kat situ. So saya ulang balik ya. Kuis KKD akan bermula pada 25 Julai pukul 2 hingga pukul 4. Satu sekolah hanya boleh hantar 10 orang saja. Okey. Dan soalan ada 40. Soalan objektif ke, subjektif ke, itu cikgu tengok kemudian Okey, tapi mostly objektif lah. Dalam masa 2 jam cikgu boleh jawab. Okey, so daripada skor rendah kita akan pilih 50 yang terbaik untuk pergi ke peringkat negeri. Peringkat negeri pun akan jawab benda yang sama lah. Kalau kuis KKD ni dia dah buat pelarasan di semua daerah, dah ada dah. Jadi link akan diberikan oleh negeri pada 25 Julai. So kena berada dalam grup lah berdasarkan poster tersebut. Dan cikgu yang menguruskannya pun adalah PT daerah kami. Jadi cikgu boleh tanyalah dalam grup tu berkenaan dengan tarikh, link, soalan tentang apa, kata konsep dan sebagainya cikgu Di dalam tu cikgu boleh rujuk semua. Okay, alright. Jadi saya harap cikgu jelas tentang kuis KKD ni. Nanti kami akan perkemaskan dia punya kuis KKD ni. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada STEMpreneur STEMpreneur. Alright, untuk STEMpreneur saya serahkan kepada PT daerah yang menguruskan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dengar jelas Sekejap Window. Online lain. Maaf masalah teknikal. Okey,
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kertas konsep ni STEMpreneur berkenaan dengan STEMpreneur. InsyaAllah tarikhnya adalah juga sama dengan yang lain, iaitu pada 3 Ogos 2023. Okey, sedikit pengenalan. Ini adalah anjuran BSKK, KPM dan JPN. Dan STEMpreneur ni adalah gabungan STEM dengan entrepreneur. Okey, yang maksudnya yang melibatkan bisnes lah, melibatkan bidang keusahawanan. Okey, peraturan dan syarat penyertaan ia adalah dalam online secara dalam talian, terbuka kepada murid sekolah menengah sahaja. Okay, pertandingan terbuka kepada 2 kategori, iaitu sekolah menengah tingkatan 4 hingga 5 dan juga tingkatan 6. Setiap penyertaan terdiri daripada 3 orang murid dan seorang guru pembimbing. Peserta mestilah daripada sekolah yang sama. Okay, maklumat pertandingan pula, peserta perlu menghasilkan video pemasaran bagi produk inovasi dan berdurasi tidak lebih daripada 3 minit. Selain itu, peserta juga perlu menghantar rancangan perniagaan dan pada tahun ini tema adalah bebas tapi mestilah berelemenkan STEM. Okey, seterusnya kita tengok format pertandingan. Okey, pertandingan ni yang tadi saya dah bagi tahu diadakan secara dalam talian dan dimuat naik ke channel YouTube unlisted. Kemudian yang ini kita akan bagilah. Yang ini perlu hantar channel YouTube dulu, kemudian perlu hantar link tu kepada Google Form nanti. Okey, pertukaran dan penambahbaikan video tidak dibenarkan selepas tarikh tutup penghantaran. Okay, format rakaman video pemasaran, durasi dia tidak melebihi 3 minit. Penerangan proses pemasaran secara terperinci. Kemudian dalam video tu juga perlu menunjukkan produk semasa proses pemasaran. Maksudnya video ni mestilah menarik berbentuk iklan. Macam iklan kita tengok dalam TV tu, lebih kurang macam tu lah. Okay. Video ni berbentuk persembahan slide dengan voice over tidak dibenarkan. Peserta dibenarkan menggunakan hanya satu bahasa sahaja, iaitu bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, either one. Dan penyediaan video mestilah berdasarkan rancangan perniagaan yang disediakan. Okay, format yang dibenarkan untuk rakaman video WMV, MP4 ataupun MOV. Resolusi video Full HD 1080p. Pautan video sahaja perlu dihantar kepada penganjur. Kemudian rakaman video perlu dilaksanakan dalam bentuk landscape. Okey, yang ini banyak sikit. STEMpreneur ni banyak sikit kerja dia sebab dia kena ada format rancangan perniagaan. Okey, dan antara kandungan dia, bukan antara ya, semuanya ni perlu ada, iaitu pengenalan, latar belakang produk sehinggalah kepada lampiran ni. Ada analisis SWOT, analisis pasaran, rancangan kewangan, penuntut dan lampiran. Lampiran ni mesti mengandungi gambar produk dan juga kena buat poster iklan tentang produk yang kita nak pasarkan tu. Okey, murid dibenarkan menggunakan either bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris untuk membuat penulisan laporan. Okey, kemudian kita tengok spesifikasi penyediaan rancangan perniagaan. Jenis font ialah font Arial, saiz font 12, single spacing kurang daripada 25 muka surat. Dan rancangan perniagaan perlu dihantar dalam format PDF. Okay, proses penilaian pula, penilaian video pemasaran dan rancangan perniagaan akan dilaksanakan oleh 6 panel hakim, iaitu 3 hakim pada setiap kategori. Jadi kita ada 2 kategori kan, satu penilaian rancangan perniagaan, satu lagi penilaian video pemasaran. Jadi 3 hakim ni untuk satu kategori. Okey, kita lihat pada kriteria penilaian. Okey, ada 7 kriteria penilaian bermula daripada pengenalan, maksudnya kena beritahulah nama produk, visi, misi, and then latar belakang produk, rancangan operasi,
kemudian rancangan pemasaran, rancangan kewangan. Pada pendapat saya lah, rancangan pemasaran dan kewangan ni agak sukar sikit untuk kita buat, tetapi pada tahun ini pelajar adalah pelajar menengah atas. Okey, insya-Allah diorang dah belajar ni untuk subjek ekonomi memang exactly sama seperti apa yang diorang belajar. Dah ada semua ni dalam projek diorang. Okay, penutup dan juga lampiran. Okay. Kemudian penilaian video pemasaran pula, bagi persembahan kita tengok pengenalan, latar belakang produk, kelebihan produk, harga jual, sambutan pengguna, cara untuk membeli tempahan dengan penutup. Kemudian penyampaian dia pula dilihat pula dari segi susun atur, kreativiti, bahasa, ekspresi, gaya apa semua, dan total markah ialah 100 markah di sini. Okey, pengiraan jumlah markahnya, jumlah markah rancangan perniagaan plus video pemasaran, dia akan bagi 2 and then darab 100. Yeah. Okay, ini adalah cikgu-cikgu boleh scan QR code. Ini adalah untuk grup STEMpreneur kita nanti, insya-Allah. Okay, itu saja, sekian, terima kasih. Kalau ada sebarang pertanyaan, cikgu-cikgu boleh tanya, kemukakan dalam grup STEM kita nanti, ataupun kalau ada soalan sekarang pun boleh tanya. Tak ada kot, macam mana? Tak ada nanti. Okay, terima kasih semua. Okey, terima kasih kepada cikgu. Seterusnya kita akan pergi kepada poster saintifik. Jadi dengan ini majlis mempersilakan untuk PTDR kita jelaskan mengenai poster saintifik. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Okay, untuk pertandingan under KKD, poster saintifik. Sekejap. Kenapa dia tak nak pergi move? Kenapa tak nak move kan tu? Ha?
Oh. Okay. Ni. Okay, sorry. Okay, boleh dengarkan suara? Okay, poster saintifik. Yang ni dibuka untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah untuk murid tahun 4 hingga tahun 6. Sekolah menengah untuk murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okay, kategori dia kalau sekolah rendah 3 orang dengan 1 pengiring. Kemudian sekolah menengah 2 orang dengan 1 guru pengiring. Okay, peserta mestilah daripada sekolah yang sama. 3 projek terbaik dari setiap kategori, maksudnya 3 yang terbaik daripada sekolah rendah dengan sekolah menengah akan layak ke peringkat kebangsaan. Okay, untuk peringkat negeri, kita daerah tak ada limit. Saya dah tanya PT negeri, kita boleh hantar seberapa banyak. Maknanya semua sekolah rendah, kalau kat STIM ni nak masuk, semua boleh masuk. Dia tak ada limit. Macam tu. Sekolah menengah pun sama, dia tak ada limit penyertaan. Jadi hantar je. Setiap sekolah hantar je penyertaan. Okey, kemudian dia kata maklumat pertandingan, peserta perlu menghasilkan 1 poster saintifik dengan menggunakan sebarang perisian dan 1 video pembentangan inovasi atau penyelidikan. Maksudnya murid kita hasilkan poster dan kita sediakan juga 1 video membentangkan poster yang diorang buat tu. Okay, saya rasa semua dah tahu dah sebab pertandingan poster saintifik ni setiap tahun dia ada. Okay, kemudian tema untuk poster based pada ni lah SDG 679, SDG 11 dan 12. Okay, pertandingan dilaksanakan secara dalam talian. Semua penyertaan perlu kita muat naik pada Google Drive dan kita hanya hantar pautan Google Drive sahaja. Untuk peringkat negeri nanti dia akan bagilah Google Drive yang perlu kita hantar tu lah form dia. Okay, kemudian pertukaran dan penambahbaikan poster saintifik dan video tu selepas tarikh tutup pertandingan tu dah tak boleh ubah dah semua. Maksudnya kita dah sebelum kita hantar tu kita dah buat betul-betul dah memang puas hati dah baru kita hantar macam tu. Okay, kemudian pada poster tu, format poster, poster tu bentuk dia saiz A4, kemudian dihantar dalam bentuk PDF lah. Dan apa yang perlu ada dalam poster tu, kandungan poster saintifik ni macam biasa, pengenalan, penyataan masalah, metodologi, analisis, pembincangan, kesimpulan, rujukan. Dan poster ni boleh dibuat sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Yang ni contoh dia. Contoh saja, maknanya kalau kita nak ubah kedudukan logo kat mana apa semua terpulang pada kreativiti masing-masing. Yang ni contoh apa yang perlu ada pada satu poster. Okay. Okay, yang ni pula untuk rakaman video. Dah siap dah poster untuk pembentangan. Video yang pembentangan tu mesti tidak melebihi 5 minit dan pesanan daripada PT negeri. Kalau sekolah rendah 3 orang, kalau boleh 3 orang tu ada terlibat sama, maknanya bercakap, bentang sama. Tak ada macam 2 orang je ke ataupun seorang je dominan dalam pembentangan tu. Ya, kalau boleh 3 tu kita cari peserta yang boleh membentangkan poster yang kita buat. Okey, kemudian rakaman dilaksanakan sebagai one take, kemudian mengambil bentuk dia tu landscape. Yang ni semua dalam kertas konsep. Kemudian peserta boleh menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, cuma ditekankan sama dengan talent show tadi, tidak digalakkan guna bahasa rojak. Okey, kemudian format dibenarkan rakaman video. Ini boleh tengok semua. Yang ini pun sama, pautan video sahaja yang perlu dihantar kepada negeri. Okey, proses penilaian dibuat berdasarkan 2 kriteria utama. Yang pertama, poster tu dinilai 70 markah dan 30 markah lagi adalah pembentangan. Okay, yang ni skema pemarkahan dia yang akan digunakan oleh hakim peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Cikgu Azrin. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada Gamicode. Okey, kita akan pergi kepada Gamicode peringkat daerah STU. Okey.
Jadi untuk Gaming Code bagi daerah STU, posternya adalah seperti berikut. Untuk sekolah menengah tingkatan 1 hingga 3 saja, sekolah menengah lower. Untuk yang atas tidak boleh menyertai. Dia hanya untuk sekolah menengah tingkatan 1 hingga 3. Sekolah rendah tahun 4 hingga 6. Okey, tema dia adalah gamifikasi pembelajaran abad ke-21 ke arah pendidikan berkualiti. Okey. So format yang digunakan adalah seperti berikut, iaitu projek mestilah selari dengan tema pertandingan. Peserta perlu menghantar pautan projek Scratch secara dalam talian di laman sesawang seperti yang terdapat dalam poster tu Peserta juga perlu remix template projek dan membangunkan projek permainannya pada akaun Scratch-nya sebelum tarikh tutup pertandingan di pautan berikut. Okey, tarikh tutup pertandingan ada di dalam laman web tersebut. Projek perlu mempunyai arahan kepada pengguna cara-cara memainkan permainan yang diciptakan. Sebagai contoh, permainan Scratch peserta telah mencipta game dalam Scratch. Perlulah menjelaskan bagaimana untuk menggunakan, sebagai contoh menggerakkan anak panah ke atas, dia akan lompat ke, dia akan bergerak ke depan ke dan sebagainya. Perlulah jelasnya. Selepas itu, permainan mestilah sekurang-kurangnya mempunyai aras mudah, sederhana dan sukar. Sebagai contoh, cikgu-cikgu dan murid juga boleh menggunakan level up. Okay, supaya dia boleh pergi ke shop untuk beli barang ke, untuk naikkan shield ke dan sebagainya lah ya. Maknanya dia ada aras mudah, sederhana dan sukar. Kalau ada musuh sekalipun, sebagai contoh waktu COVID tu mereka buat game Scratch berdasarkan COVID. So COVID tu makin lama makin banyak. Aras rendah sikit, aras sederhana makin banyak, aras yang tertinggi siap ada bos COVID sekali ya. Tu contoh dia, sebagai contoh untuk aras mudah, sederhana dan sukar. Okey, untuk syarat umum pula, setiap penyertaan perlulah terdiri daripada 3 orang murid dan seorang guru pembimbing. Okey, maknanya satu penyertaan 3 murid dan 1 guru pembimbing dan juga 1 hasil yang dibuat di dalam Scratch. Okey, so untuk makluman itu adalah grup untuk join our team. Itu adalah grup di mana PT daerah kita adalah Cikgu Nazrun sendiri yang punya bakat dan juga kemahiran dalam coding dan sebagainya, Scratch. Jadi boleh sertai grup tersebut untuk masuk untuk bertanya lanjut tentang pertandingan Gaming Code. Jadi untuk more info ni, kalau tengok dalam poster ni, saya sharekan kepada cikgu-cikgu apa yang kita boleh dapat dalam more info tu. Dalam more info ni kalau cikgu lihat, kita boleh pergi kepada Okey, kalau dalam poster tu cikgu scan, kita akan pergi kepada Gaming Code ni dia lebih teratur sedikit di mana di laman sites dia tu sendiri dah tunjuk pengenalan. Kalau cikgu lihat sini dia ada info tentang PT kebangsaan, siapa PT kebangsaan tersebut. Okey. Dan juga kalau cikgu nak lihat dalam laman dia tu, dia ada list tu peraturan dan pertandingan ya. Apa yang berlaku di peringkat daerah, begitulah berlaku di peringkat negeri dan begitulah berlaku di peringkat kebangsaan. Boleh menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey, setiap penyertaan terdiri daripada 3 orang murid, seorang guru pembimbing. Okey, ahli pasukan mestilah melalui sekolah yang sama. Pertukaran ahli kumpulan selepas pendaftaran tidak dibenarkan. Okey, maklumat pertandingan pula kalau cikgu lihat kat sini pun ada. Okey, dia ada detail tentang maklumat pertandingan. Dia ada format pertandingan. Okey, perlu menghantar semua tu. Ni lawan dia punya seperti mana dalam poster tadi ya. Dia punya link tadi. Okey, jadi peserta perlu remake semua. Ni you punya link juga Okey. Dia bagi contoh. Alright. Okey, lepas tu proses penilaian semua di dalam ni. Proses penilaian juga akan dinilai oleh 3 panel hakim. So 3 panel hakim ni peringkat negeri 3, peringkat kebangsaan 3 dan juga peringkat daerah kita akan dapatkan 3 juga. Okey, ini dia punya kriteria penilaiannya. Dari segi tema, kreativiti, pengaturcaraan, reka bentuk, pengenalan peraturan permainan, keberkesanan projek. Okey, tapi saya nak share kat sini di mana pada tahun sebelumnya saya pernah jadi ketua juri untuk peringkat negeri. Coding game yang power yang menggunakan Scratch ni di mana mereka membuat selalunya kita cipta game ni main seorang kan. Tapi di mana peringkat negeri yang mewakili negeri pada tahun-tahun sebelumnya, dia berjaya menggunakan mencipta game yang boleh bermain secara berpasangan.
Jadi di situ markah dia lebih tinggi lagi lah. Jadi saya share kat sini supaya cikgu-cikgu dapat menggerakkan murid untuk membuat kolaborasi di mana mencipta permainan yang melibatkan 2 ataupun 3 orang. Jadi situ markah lebih lah ya. Okey. Jadi kalau tu mengikutkan aktiviti cikgu. Jadi ini adalah contoh di mana cikgu-cikgu boleh buka Game Code di punya laman sesawang ataupun link yang telah disediakan, dan juga cikgu-cikgu bolehlah rujuk dalam poster. Untuk maklumat lebih lanjut lagi, cikgu-cikgu boleh tanya di dalam grup bersama dengan Cikgu Nazrul. Kalau nak tanya coding dalam Cikgu Nazrul pun tak ada masalah, insyaAllah dia boleh tolong. Okey, so ini adalah contoh untuk mengenai Game Code untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Alright, so kita akan pergi yang untuk semua untuk lihat, kita akan pergi yang terakhir untuk Carnival Kemahiran Digital, iaitu Junior Animation Challenge. Jadi saya sarankan kepada Cikgu Najah dengan segala hormat dipersilakan. Sorry. Assalamualaikum. Okay. Bagi kertas konsep KKD, Kemahiran Digital Junior Animation Challenge. Buka dulu. Suara. Okay, sorry. Okay, keluar. Okay, seperti mana paparan, ini ialah untuk pertandingan STEM KKD Junior Animation Challenge. Kita tengok pada syarat pertandingan, teacher dah share dia punya QR code. Lepas tu sama juga macam pertandingan lain, mestilah melalui pembimbing sekolah. Tarikh tutup 3 Ogos peringkat daerah. Boleh kalau ada sebarang pertanyaan boleh hubungi saya, dan saya akan buat satu grup lah, grup khas untuk Junior Animation Challenge. Seterusnya kita pergi kepada syarat pertandingan dan orang penyertaan. Ya. Okey, keluar tak? Okey, suara okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kertas konsep. Untuk Junior Animation Challenge, untuk pengetahuan Sekolah Kampung Rahmat pernah lah mengikuti, mengambil bahagian dalam Junior Animation Challenge pada tahun lepas dan boleh johan negeri dan pergi ke peringkat kebangsaan. Namun pada peringkat kebangsaan belum ada rezeki lagi. Jadi saya share berdasarkan juga dengan pengalaman kita lah, kita share sama-sama. Okay, kita tengok pada panduan seperti biasa, sama je dengan pertandingan-pertandingan lain. Cikgu boleh baca nanti ya. Peraturan dan syarat-syarat ya wajiblah ada borang persetujuan dan pelepasan ni. Sebab kita rakam video murid, dia mesti ada isi form tu lah, pelepasan dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada, ni dia punya kertas konsep. Pertandingan ini dibuka kepada murid sekolah rendah iaitu tahap 2, tahun 4 hingga 6. Sorry. Dan kemudian sekolah menengah boleh semualah tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Terdiri daripada 3 orang murid dan seorang guru pembimbing. Sekolah yang sama dan tidak menyentuh sensitiviti. Macam biasalah, dia punya mesti ada
video, dia menggunakan aplikasi Scratch versi 3.0. Kita boleh tengok ni ya. Peserta perlu membina satu video animasi daripada aplikasi Scratch bertemakan salah satu daripada 6 Sustainable Development Goals seperti berikut: SDG 3, 4, 6, 7, 14 dan 15. Boleh pilih salah satu. Maksudnya video animasi perlu berdurasi tidak kurang dari 2 hingga 5 minit menggunakan aplikasi Scratch 3.0. Setiap video animasi perlulah mempunyai storyline, audio dan kredit. Karya mestilah baharu dan menggunakan loop, if else variable, complexity dan amalan terbaik pengaturcaraan coding. Ni mungkin anak murid kita lebih, kadang-kadang bila kita ajar, anak murid kita sebenarnya lebih mahir lagi lah. Dan perlu juga hantar storyboard. Storyboard ni dia ada dia punya template dah. Template dia kalau cikgu klik kat sini nanti saya share, dia akan keluar lah pautan tersebut. Boleh share template storyboard. Yang perlu cikgu sedia kena hantar satu source code. Source code ni daripada Scratch tu sendiri. Kalau ada pertanyaan tentang source code ni nanti saya akan maklum dalam grup kalau ada sekolah, mana-mana sekolah yang nak masuk Dan juga storyboard tu saya akan further information lah, saya akan terangkan. Okey, macam ni penilaian dia. Selalunya kalau JU Hakim Negeri, dia akan perhatikan betul-betul lah kriteria ni untuk mendapat pemakahan. Jadi pastikan kita betul-betul ikutlah storyline, berpandukan storyline dia, pengaturcaraan dia kena adalah if else variable, menepati tema, menarik dan unik ni wow factor. Sumber rujukan kita boleh klik sini, link tu nanti saya akan share semua ni. Dan cikgu akan tengok sendiri dalam link tersebut. Okey, saya nak share kelas macam mana video yang telah dihantar pada Sekolah Kampung Rahmat pada tahun lepas. Sekejap Sekejap je. Lepas tu. Tak boleh kan? Video. Share. Tap, okey. Sekejap Tak keluar lagi. Tak keluar. Betul, udara. Keluar tak? Dia kat post tadi kan cuba tu. Sekejap. Keluar tak? Boleh? Okey. Keluar tak? Suara ada? Okey. Okey ada. Okey, suara kat mana keluar? Okey, kita tengok Keluar. Ni contoh kita present Kena ada storyboard, cartagan. Ini contoh dia lah. Contoh storyboard.
Saya cepatkan sikit ya. Ni kena perlu ada jugalah proses penghasilan. Ni aplikasi Scratch. Dia juga tunjukkan proses pengaturcaraan tu sedikit lah. Saya cepatkan sikit ya. Ni mau masukkan audio. Jadi murid Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. okey. Kena tunjukkan dia punya proses ni, kredit dia. Okey. Ni kredit kena tulis juga. Okey, itu saja. Nanti kalau ada mana-mana sekolah yang nak masuk pertandingan ni, saya akan share sekali lagi lah. Okey, itu saja daripada saya tentang Junior Animation Challenge. Okay, terima kasih. Cikgu Aman. Okey, terima kasih kepada Cikgu Najah. Okey, maka selesailah kita punya PT daerah untuk memberikan taklimat bagi Carnival STEM, iaitu Young STEM Music Conference, Young Innovator Fair, Bridge Building, STEM Decathlon, Drone Challenge, Young Robotics Challenge, STEM Talent Show. Dan juga untuk event Carnival Kemahiran Digital, iaitu melibatkan kuis KKD, STEMpreneur, poster saintifik, Gamey Code dan juga Junior Animation. So cikgu-cikgu, saya maklumkan lagi semula ya. Kita ada 2 event besar dan setiap event besar ni ada satu dalamnya terdiri daripada 7 macam Carnival STEM ada 7 pula 7 pula pertandingan yang telah dipertandingkan. Untuk KKD, Carnival Kemahiran Digital, ada 5 pertandingan yang dipertandingkan pada tahun ni. So jadi cikgu-cikgu boleh dapatkan poster. Jangan lupa untuk masuk ke dalam WhatsApp wajib WhatsApp wajib Co-Academic STEM Setiu. Itu bawah pembangunan bakat Setiu ya. Co-Academic STEM Setiu, saya yakin semua PKCO sekolah cikgu-cikgu telah share daripada pembangunan bakat Setiu sendiri untuk menyertai ataupun untuk masuk ke dalam WhatsApp Co-Academic STEM Setiu. Jadi kat situ juga kami akan share poster selepas habis taklimat pada hari ini ya. Jadi kat situ adalah wajib. Dan kalau cikgu nak sertai grup Telegram untuk bersama dengan PT-PT daerah, cikgu nak sertai semua pun tak ada masalah grup-grup tersebut untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut lah. Ataupun cikgu nak buat selektif sendiri kepada mana-mana cikgu nak masuk, lebih terperinci, cikgu juga boleh masuk mengikut kategori yang cikgu nak. Okey, jadi saya tak nak tamatkan lagi sebab kita belum pukul 12. Jadi kalau gitu saya buka dulu kepada cikgu-cikgu, kalau ada sebarang soalan ke boleh tanya kepada kami di PT daerah ni. Jadi kalau ada soalan cikgu-cikgu boleh tanya. Okey cikgu, kalau ada sebarang soalan seperti kalau seorang cikgu, guru pembimbing
Contoh guru bimbing dia adalah Cikgu Aiman contoh cikgu bimbing dia adalah Cikgu Aiman tapi murid dia nak sertai yang STEMI, yang innovator tapi guru bimbing dia seorang saja. Jadi di situ sebenarnya di peringkat negeri kami membenarkan tetapi dengan syarat murid tersebut adalah murid yang berlainan. Okey. Yang kedua, andai kata cikgu sebagai contoh cikgu masuk STEM bukan, cikgu masuk sebagai contoh cikgu masuk inovasi dan juga yang STEMIS Conference kan, dua-dua adalah guru yang sama, dua-dua adalah murid yang sama tetapi jikalau dua-dua mewakili daerah setiu di peringkat negeri nanti kalau bertembung masa yang sama, okey pertandingan tersebut masa yang sama, waktu yang sama, kumpulan tersebut kena present dua-dua serentak, kena pilih satu saja. Masa tu. Jadi dia terpaksa lepaskan satu. Sebagai contoh yang STEMIS Conference dia masuk. Jadi budak yang sama. Innovator pun dia masuk. Tapi kena present tepat pukul 9 pagi. Dia kena pilih satu je cikgu. Di situ akan ada kerugian kat situ sikit lah. Jadi saranan saya walaupun cikgu yang sama, harap murid yang berbeza lah. Tapi kalau tiada murid, cikgu-cikgu nak guna juga dengan harapan di peringkat negeri dan kebangsaan nanti tidak bertembung. Sebab kalau di peringkat negeri dengan kebangsaan bertembung, itu adalah peraturan yang diberikan supaya cikgu akur dengan juri dan juga peraturan yang telah diberikan. Cikgu kena pilih salah satu. Kalau bertembung masa dia. Kalau tak bertembung masa, cikgu boleh masuk je. Okay. Kalau ada sebarang soalan lagi cikgu, boleh tanya cikgu kat sini. Ataupun melalui, kalau cikgu segan, boleh juga melalui ruangan chat. Saya bagi dalam 10 minit lagi. Okey. Nampak macam tak ada soalan je cikgu juga. Tapi saya yakin cikgu-cikgu akan tanya selepas ni mungkin dalam grup kan. Okey, tak apa cikgu. Okey, so untuk makluman, kami di PT Daerah, kami akan send dalam grup WhatsApp Kod Akademik Pembangunan Bakat STIU. Kami akan send semua PT-PT daerah yang terlibat untuk setiap pertandingan yang telah dipertandingkan. Jadi cikgu-cikgu boleh rujuk PT tersebut ya. Dan PT-PT yang lain kalau cikgu macam segan nak kontak saya, cikgu nak kontak online pun tapi berkaitan dengan saya punya pertandingan, tak apa, boleh kontak juga. PT-PT lain akan membantu, jangan risau. Okey, jadi poster-poster boleh dapatkan dalam WhatsApp nanti dan juga dalam Facebook secepatnya mungkin. Jadi kalau ada sebarang soalan, cikgu-cikgu boleh ajukan dalam grup tersebut lah ya. Jadi dengan itu saya rasa kita sudahi kita punya taklimat pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada PBD STIU, terutama sekali Cikgu Hafiz atas kesudian dan juga untuk berada bersama dan sertai bersama dengan kita, dan juga pada PBD STIU kerana telah menyediakan tempat kepada kita untuk kita menganjurkan taklimat online kita pada hari ini. So saya ucapkan juga terima kasih kepada cikgu-cikgu semua yang telah sudi untuk melapangkan dan juga meluangkan masa untuk mendengar taklimat kami. Sebarang kemusykilan dan juga ada masalah ke apa nanti boleh ajukan dalam grup ya. Jadi kalau ada kesilapan pihak teknikal dan juga pihak PT, saya minta maaf bagi wakili mereka. Jadi sampai sini saja kita sudahi dengan surah Al-As. Dengan ini terima kasih.
Okey cikgu, sebelum tu cikgu terlupa. Minta cikgu-cikgu untuk buka kamera seperti biasa. Kita nak ambil gambar evidence buat kali terakhir. Buat kali terakhir tu. Okey, jom cikgu-cikgu buka kamera. Saya yakin cikgu-cikgu masih berada online sekarang ni. Ramai 41 orang. Okey. Terima kasih cikgu, walaupun yang ada mesyuarat, yang ada ni masih juga mintai taklimat kami. Oh, kamera rosak. Kamera rosak tak apa cikgu. Okey, standby cikgu. Mana lagi? Lagi 24 orang. Okey, buka kamera. Okey, ready cikgu kita akan ambil gambar. Standby. Dia senyum. Sekejap, cikgu Hafid dia. Cikgu Hafid. Okey, ready? 1, 2, 3. Okey, sekejap juga saya ambil lagi sekali. Sekejap. Okey, ready? 1, 2, 3. Okey cikgu. Alright, terima kasih cikgu. Dengan ini kita sudahi kita punya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi di dalam grup masing-masing ya. Okey.